husnul khatimah, amin Allahumma amin. Sayugia bagi kita yang menuntut ilmu, walaupun kita berada di alam maya, sayugia kita berpakaian dengan pakaian yang bersih dan pakailah sedikit haruman. Jadi jangan samakan majlis kita dengan majlis ilmu dengan majlis kita yang beradat seperti biasa, majlis urusan rumah tangga ataupun urusan makan minum kita. Jadi khaskan majlis ilmu kita dengan semulia yang mungkin. Jadi bersihkan diri, pakaian, dan pakailah minyak wangi. Terlebih dahulu, sebelum daripada kita masuk kitab kita, saya melihat di sana ada kita menjemput beberapa ahli grup kita yang baru. Jadi sebelum kita masuk, suka saya maklumkan bahawa kitab kita ni adalah kitab membahaskan ilmu tasawuf, dan perjalanannya pun dah jauh, dah hampir khatam dah kitab ni. Jadi bagi mereka yang baru masuk, jikalau ada beberapa kekeliruan ataupun sesuatu yang perlu untuk diajukan sebagai pertanyaan, maka tanyalah dulu nanti pada kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat sampaikan kepada saya. Kemudian kenapa saya sebutkan tentang perkara ini? Sebab tasawuf dia satu bahagian daripada agama, dia satu ilmu yang lain daripada ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ilmunya lain, kaedahnya lain, tata caranya pun lain. Walaupun dia tu diikat bersama-sama, diikat dengan fiqh dan diikat dengan tasawuf, tapi hukum berbeza. Selalu saya contohkan berkenaan tentang hukum khusyuk. Fiqh menghukumkan khusyuk itu sebagai sunat dan tidak menghukumkan khusyuk itu sebagai wajib. Kerana apa tidak boleh dihukumkan khusyuk itu sebagai wajib? Kerana jikalau dihukumkan khusyuk itu sebagai fardu dan tergantung sah sembahyang atasnya, maka tiada orang yang akan sempurna sembahyangnya. Jadi setiap kali bersembahyang, selagi tak khusyuk, selagi itu perlu diulang. Jadi oleh kerana itu, fiqh tetap mesti menghukumkan sebagai khusyuk adalah sunat, bukan dihukumkan akan wajib. Adapun ilmu tasawuf, di sisi tasawuf khusyuk adalah wajib. Sekira-kira amal hati tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amal hati dan amal zahir dan batin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak ada gerakan hati bersama. Maksudnya tidak khusyuk ataupun tidak ikhlas ataupun berserta dengan sifat-sifat mazmumah. Jadi amalan tu tidak diterima oleh Allah Taala. Jadi di sisi tasawuf khusyuk adalah fardu, di sisi ilmu fiqh khusyuk adalah sunat. Kemudian misalkan juga pada masalah melihat anak bulan, kita nak memutuskan besok adalah Ramadan ataupun kita nak memutuskan besok adalah hari raya, mestilah dengan menggunakan fiqh. Sebab tak boleh kita gunakan kasyaf. Contohnya ketika kita nak mengetahui besok hari raya ataupun tidak, kita mesti tengok anak bulan. Dan anak bulan yang ditengok tu mestilah dengan mata kepala. Andaikan seorang wali dia dah mengetahui dah, dia melihat dengan kasyaf dia besok adalah hari raya, dia dah tahu dah kasyafnya, dah nampak dah anak bulannya dengan kasyaf dia, besok adalah hari raya, tetapi dia tak tengok anak bulan dengan mata kepala dia. Jadi dia tidak boleh berhari raya besok hari. Sebab hari raya besok hari itu tergantung dengan hukum fiqh. Kasyaf tak boleh masuk campur hukum fiqh pada tempat yang saya sebut tadi tu. Jadi ilmu ini membuktikan bahawa ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh dia ada kaedah masing-masing. Jadi oleh kerana itu, apabila tuan-tuan yang baru datang mendengar akan kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sirrul Asrar, maka jangan cepat terkejut, maka hendaklah bertanya dahulu kepada orang yang tahu. Seperti mana kasyaf tak boleh menentukan anak bulan, begitu juga kasyaf tidak boleh menentukan nikah kahwin. Katalah dua orang wali, seorang wali ada anak laki-laki, seorang wali Allah ada anak perempuan.
dia nak nikahkan anak laki-laki dia dengan anak perempuan dia, anak laki-laki dia dengan anak perempuan wali seorang lagi. Wali itu bererti kasyaf dia adalah kasyaf yang benar. Wali itu bererti kalau kasyaf dia adalah kasyaf yang benar. Jadi kasyaf ni memang benar ni. Jadi dia nak nikahkan anak dia yang perempuan kepada anak laki-laki wali sana. Dia pun cakap aku nikahkan akan dikau sekian sekian sekian. Orang sana pun anak dia tu pun wali, anak dia tu pun menjawab. Anak dia pun menjawab bahawa aku terima nikahnya sekian sekian sekian. Walaupun kasyaf tu kasyaf yang benar dan tepat, tapi kasyaf tetap tidak boleh menaikkan sah kahwin tadi tu. Itu online yang sebenar. Itu online para wali lebih tepat. Apalagi kalau online yang dibuat oleh manusia. Jadi oleh kerana online kasyaf pun tak sah, maka online yang dibuat oleh manusia pun lagi tidak sah. Jadi itu ya hukumnya. Jadi masuklah kita terus kepada al-faslu tasi'u asyar fi bayanil wajdi was safa.